Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Saya panjatkan segala puji untuknya atas apa yang diatur dan dibuatnya. Saya aturkan sembah syukur pula kepadanya atas apa yang dihimpun, digenggam dan ditolaknya. Saya juga berserah diri ke hadratnya, puas dan redha dengan apa yang diberi dan dicegahnya. Saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa, dan tak ada sekutu baginya. Kesaksian orang yang yakin dengan keesaannya dan orang yang minta perlindungan dengan kebagusan perlindungannya. Dan saya bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba-Nya yang terpilih, terpercaya yang terkasih, dan seorang Rasulullah yang terutus untuk semua makhluk. Semoga Allah selalu melimpahkannya rahmat dan salam kepada beliau, pada baginda, keluarga dan para sahabatnya. Al-Fakir ilallah menulis kitab ini dipersembahkan untuk kaum sufi berbagai negara Islam pada tahun 437 Hijriah. Allah benar-benar telah menjadikan kaum ini sebagai kelompok para waliullah terpilih, mengutamakan mereka atas semua hamba-Nya setelah para rasul dan nabi-Nya. Semoga Allah memberi selawat dan salam pada mereka, menjadikan hati mereka tambang berbagai rahsianya, jadi tempat berbagai rahsianya, tempat yang bernilai, dan mengkhususkan mereka lebih dari umatnya yang lain dengan pantulan cahayanya. Mereka bagi hujan bagi makhluknya, selalu berputar dan berkeliling bersama Al-Haq dengan hakikatnya di tengah keumuman tingkah laku manusia. Allah menjernihkan mereka dari segala kotoran sifat manusia, melembutkan hati dan rohani mereka pada pencapaian tempat-tempat musyahadah dengan penampakan Al-Haq dari segala hakikat keesaannya, menempatkan mereka untuk tetap tegak dengan sikap penyembahan dan mempersaksikan pada mereka saluran-saluran hukum ketuhanan. Kerana itu, mereka mampu menunaikan segala bentuk kewajiban yang dibebankan pada mereka, mampu menghakikati segala yang dianugerahkannya berupa perubahan-perubahan dan berbagai putaran hidup, kemudian kembali pada Allah dengan kebenaran iftikar, yakni kebergantungan, dan hati yang remuk redam kerana Allah, yakni khusyuk kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha luhur dan tinggi, bebas berbuat apa yang dikehendaki, bebas memilih siapa sahaja yang dikehendakinya, tidak ada yang memberi ketentuan hukum kepadanya. Tidak ada kebenaran bagi makhluk yang mengharuskan pada Allah, sebab pahalanya adalah awal keutamaannya, dan seksanya adalah hukum keadilannya, perintahnya adalah ketentuan yang mutlak dari Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Syekh memulakan dengan memuji Allah Ta'ala atas apa yang Allah Ta'ala lakukan, atas apa yang Allah Ta'ala takdirkan, atas apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Kerana syiar orang beriman ialah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar.
Wahai Tuhan, Kau tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia tanpa faedah. Maha suci-Mu ya Allah. Peliharilah kami daripada azab api neraka. Apa yang Allah Ta'ala tentukan dan atur kepada hamba-hambanya, maka hendaklah kita memujinya. Kerana segala yang diatur oleh Allah itu baik. Segala yang ditakdirkan itu baik. Maka puji dan puja itu mesti menjadi kebiasaan hamba-hambanya. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim, dan syukur kepada Allah dengan apa yang dihimpunkan, digenggam dan ditolaknya. Dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita. Apa yang Allah Ta'ala tahan atas nikmat dan sebagainya. Apa yang Allah Ta'ala genggam, yabsutu wa yabsutu. Artinya dalam apa yang Allah Ta'ala takdirkan, ada yang kita nak tapi tak dapat. Apa yang kita mahu, maka Allah tahan. Untuk satu hikmah. Kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita bersyukur pada Allah. Saya bercita-cita nak sekian-sekian tak dapat. Alhamdulillah. Apa yang Allah Ta'ala tolak, maka Alhamdulillah. Apa yang Allah tahan seketika, genggam seketika. Tak dapat hari ni, mungkin tahun depan. Tak dapat tahun ni, mungkin tahun depan. Maka saya bersyukur atas penangguhan tersebut. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala himpunkan. Himpunkan kita dengan apa yang kita suka ataupun tidak. Maka semuanya puji bagi Allah. Ya Allah, himpunkan kita dengannya. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahan. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak bagi. Kesemuanya ini kita syukur. Maka ini sikap kita. Memang dalam hidup kita tengok ada benda kita nak tak dapat. Tapi kemudian dapat. Ada perkara yang tak dapat terus. Tak dapat. Dah berlalu waktu. Memang tak dapat. Ada perkara yang Allah himpunkan kita dengannya. Satukan kita dengannya. Maka semua ini sebagaimana pujian kita yang pertama, ketentuan Allah Ta'ala yang baik. Maka jangan pernah melihatnya tidak baik. Melainkan dia akan jadi tak baik. Sebab itu disebut dalam hadis. Kalau hambaku bersangka baik denganku, maka baik baginya. Tetapi kalau hambaku bersangka buruk kepadaku, maka buruk baginya. Kalau kita nak biar semua baik, maka bersangka baik. Allah yang bijaksana ini. Tapi kalau kita nak jadi dia menjadi semakin buruk, bermula daripada apa yang kita nak tak dapat, maka dia makin buruk. Lebih pada itu. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim, juga berserah diri ke hadrat Allah Ta'ala dan redha dengan apa yang diberi dan jaga. Kita bukan sekadar syukur, kita redha. Kita tunjukkan rasa kepuasan kita. Sama ada apa yang Allah Ta'ala beri dan apa yang Allah Ta'ala tahan. Tunjukkan redha. Bukan sekadar kita bersyukur pada Allah secara lafaznya. Tapi tunjuk jiwa redha. Dengan cara kita tak ingat lagi apa yang berlaku. Umpama kita hilang sesuatu. Ya syukur pada Allah ada hikmahnya. Dan bukan sekadar mulut kita melafazkannya. Tapi kita tunjuk redha. Tak ada lagi kita kenang-kenang. Kalaulah jumpa, tak ada. Saya dah redha. Ia baik untuk saya. Kita terlepas jawatan. Terlepas pangkat dalam hidup. Ya Alhamdulillah. Dalam ucapan kita. Dalam hati kita redha. Tak ada kalaulah saya jadi. Senanglah sikit. Kalau saya dapat jawatan tu. Taklah susah macam hari ni. Jangan cakap macam tu. Kita tidak tahu apa yang berlaku. Even kalau kita dapat, bukan berarti kita akan senang. Tetapi kita sentiasa duk fikir, berkhayal. Kita dapat apa yang kita nak, kita akan jadi lebih baik. Siapa kata kita akan jadi lebih baik? Ia semua rahsia takdir Allah. Yang ni kata, saya kalau dapat anak, saya akan jadi lebih baik. Siapa kata awak lebih baik? Mungkin ada fitnah di sebalik apa yang awak dapat. Saya kalau kaya, saya akan jadi lebih baik. Siapa cakap lebih baik? Tetapi manusia sentiasa bercita-cita pada sesuatu yang dirasa dengan sesuatu itu dia akan jadi lebih bagus. Tetapi kita tak tahu. Ada orang kata, Ustaz, saya nak jadi ustaz lah. Jadi ustaz yang mungkin saya bagus. Ni duduk bawah saya tak jadi ustaz. Saya kurang bagus sikit lah. Kuliah pun jangan datang. Maka saya pun doa nak jadi ustaz lebih senang. Takut bukan kata datang kuliah. Kuliah pun tak bagi. Ya. Lagi teruk. Seorang
tanya kepada almarhum Syekh Ramadan Buti. Saya ni doktor. Saya nak berhenti doktor, saya nak belajar agama, nak jadi ustaz, nak jadi tok guru macam tuan guru. Syekh Ramadan Buti, jangan. Jangan pernah minta kita dipindahkan pada satu tempat untuk kita rasa kita akan jadi lebih baik. Jangan. Sebab kamu tak tahu apa berlaku pada kamu. Kamu berhenti doktor, belajar agama, nak jadi ustaz, tiba tak jadi. Atau jadi, dia ada ujian yang kamu tak mampu tanggung. Masa kamu doktor, ujian-ujian kedoktoran kamu mampu tanggung. Tapi ujian-ujian yang berkaitan ke ustazan ini, kamu mungkin tak mampu tanggung. Maka tak perlu kita bercita-cita pada sesuatu untuk jadi sesuatu. Tetapi mulakan daripada sini kebaikan kita. Melainkan Allah Ta'ala yang pindahkan kita. Saya nak faham agama, saya tak perlu pindah sekian tempat. Saya cuba di sini. Maka permulaan usaha kita membenarkan kesudahan apa yang akan berlaku. Tetapi penangguhan usaha kita adalah menjadikan lebih buruk dengan apa yang akan berlaku. Maksudnya, kadang kalau saya kata macam ni lah. Saya kalau kaya, saya akan jadi pemurah. Tapi sekarang tak kaya, nak pemurah pun dia. Sebenarnya kalau seorang dia benar, bahawa dengan apa yang dia ada sekarang, dia jadi pemurah. Permulaannya akan membenarkan apa yang menjadi perakhirannya. Orang ni kalau tiba-tiba kaya, dia akan buat betul. Sebab dia dah mula macam-macam tu. Tapi orang yang dia suruh sedekah, saya tak ada duit. Kaya saya sedekah lah. Ya, dia bercita-cita baik untuk satu keadaan. Berangan. Maka dia akan mengulangi benda yang sama, dia kedekut. Satu, jangan percaya orang kata, saya kalau macam ni, baru saya buat ni. Dan situasi itu dia tak buat apa. Saya ustaz kalau pencing, saya ikut kuliah. Sekarang ni saya sibuk. Maka dia tak betul. Tuan-tuan tengok betul tak betul dia cakap. Mungkin betul 2-3 hari kemudian dia kembali. Tapi kalau dia kata saya kalau pencing saya akan ikut kuliah. Sekarang saya pun ikut kuliah sekarang. Sekarang pun saya ikut kuliah. Tapi kalau saya pencing saya harap saya lebih lapang. Orang ni insya-Allah kerana dia telah mulakan. Kerana kebaikan ini bukanlah penangguhan. Setiap kali manusia menangguh kebaikan, dia tak akan melakukannya. Kerana penangguhan itu ialah tentera syaitan. Tuan-tuan, kita duk tangguh satu kebaikan, itu adalah tentera syaitan. Maka kita tangguh kebaikan sampai waktu dia makin berat. Kerana Islam ajar kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba buat baik, cepat-cepat buat baik. Maka kita tunda, sebenarnya kita dah ikut permainan syaitan. Dan penangguhan ini kita dah sebut ialah tentera syaitan, at-taswif, jundum min junudi iblis. Penangguhan itu ialah salah satu daripada tentera iblis. Iblis akan kata nanti dululah, kejap lagi lah, lepas ni lah, lepas tu lah. Tanpa dia memulakan sekarang. Tuan-tuan, kita kalau nak tangguh buat baik, boleh tak? Boleh kerana sebahagian kebaikan tu agak besar. Tapi mulakan sikit sekarang. Mula sikit sekarang tak boleh mula ke? Saya katakan kalau orang cerita nak ke masjid, nak ke surau, tunggu pencing. Takkanlah tak ada ruang nak cilap pergi. Mulakan sikit. Tunjuk kesungguhan sikit. Takkanlah tak ada ruang kita nak duduk sikit dalam majlis ilmu. Tak boleh sahab, pagi mesyuarat, petang mesyuarat, malam pun mesyuarat. Lepas tu saya kena meeting. Kemudian saya kena keluar. Kemudian saya kena. Dia seperti tidak memberi ruang. Walhal, itu alasan. Akhirnya kita dapati waktu Allah lapangkan dia cerita lain pula. Macam orang tak bayar hutang. Orang berhutang. Tuan-tuan nak tahu orang tu jujur tak bayar hutang? Senang aja. Waktu dia berhutang pada kita, dia tak akan kata tak ada duit. Untuk dia tak nak bagi. Dia akan kata, saya ada banyak ni, saya bayar ni dulu. Orang ni dia akan bayar habis. Tapi orang kata, tunggulah, saya dapat bonus ni, saya bayar. Atau saya dapat kutu, saya bayar. Kutu atas kepala je. Kata dapat kutu. Kalau orang main undi. Orang kita kan suka main undi-undi ni. Orang kampung saya panggil kutu. Main kutu. Maksudnya berjangkit-jangkit lah. Rupanya betul-betul kutu atas kepala. Artinya, orang yang kata, saya akan bayar hutang awak bila dapat bonus. Tuan-tuan tengah harap dia akan bayar. Tak bayar. Tapi orang yang bayar ialah dia mulakan sekarang. Baik, saya duit ada banyak, saya bayar dulu RM50, RM100. Dia akan bayar sampai habis. Kita boleh kenal watak. Watak menangguh bukan watak orang yang jujur.
Watak orang jujur ialah watak yang buat. Walaupun sikit. Saya tak kaya, tak ada ilmu banyak, tapi inilah saya mampu. Orang ni insya-Allah kalau dia kaya, dia buat. Sebab dia memulakan. Kata Allah Ta'ala bukan nak suruh kita berubah itu dan ini untuk buat sesuatu. Tapi Allah nak kita mulakan apa yang kita mampu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka tunjukkan ketakwaan kamu pada Allah kadar kemampuanmu. Kan itu kita diajar tak boleh solat berdiri, duduklah. Jangan tunggulah saya sihat saya solat. Tak, duduk solat. Duduk pun tak boleh, baring, mengiring. Tunggulah saya sihat sikit saya solat lah. Tak, sekarang awak mengiring. Atas apa peringkat kita diajar solat hormat waktu. Dah wuduk tak ada apa. Tak apa solat hormat waktu. Untuk apa tujuannya? Supaya jiwa penangguhan tak ada. Kita sebut tangguh menangguh ni tentera iblis. Orang kena penyakit tangguh esok lah. Esok lah. Pak esok. Ni istahwaza alaihimus syaitan. Syaitan dah kuasai dia. Tuan-tuan jumpa orang yang suka tangguh-tangguh kebaikan. Sekali kita tangguh, kita akan terkebelakang lebih jauh daripada apa kita jangka. Contohlah kalau saya tahun ni boleh pergi haji. Contohlah, saya tangguh. Depan lah. Tadi tak jadi tahun depan. Dia jadi dekad depan, 10 tahun ni. Satu dekad ni. Mungkin kalau dapat, atau tu tak dapat. Jangan tangguh kebaikan yang ada buat. Dengan kemampuan yang kita ada. Tuan-tuan tangguh satu, tuan-tuan tertangguh lebih lama. Itu bukan kerja kita menangguh, menunda. Ini semua tentera-tentera iblis dalam kehidupan beriman. Kemudian kata Syekh, saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Zat yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Kesaksian orang yang yakin. Orang yakin pada Allah. Dan sentiasa minta perlindungan dengan perlindungan Allah. Baik. Bila kita menyaksikan keesaan Allah, dia bukan dengan mulut semata-mata. Dia dengan keyakinan. Sebab itu hamba Allah yang jujur melihat Allah dengan yakin. Orang lain melihat Allah dengan tanda. Hamba Allah ni melihat Allah dengan yakin. Dia tak perlu pada tanda, dia yakin. Tuan-tuan, seorang datang kat kita. Jadi saya nak hutang buat RM100. Boleh. Kita tulislah sikit. Boleh tulis. Supaya tambah yakin. Seorang datang, saya nak pinjam RM100. Tulis, tak payah tulis, saya yakin kau. Kalau tak tulis apa-apa, saya yakin pada kau. Kerana tinggi nilai orang ni. Tuan-tuan, bila tinggi keyakinan pada sesuatu, kita tak perlukan bukti. Saya tak perlukan bukti ada alam, tanda adanya Allah. Ada hujan, ada matahari, tanda ada. Saya tak perlu, saya yakin pada Allah. Tak perlu pada bukti-bukti yang zahir yang dilihat. Ya, bukti-bukti yang zahir itu bagi peringkat permulaan, bagi orang-orang yang mula. Tapi bagi orang yang kenal Allah, maka dia datang yakin. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq, waktu dia berkata, dalam keyakinannya pada Nabi SAW, dan yang yakin pada kekuasaan Allah. Dia kata kalau Rasulullah yang cakap, maka betul lah tu. Maka tanpa Abu Bakar nak selidik itu tak. Nabi cakap betul. Yakin. Tak Al-Quran kau cakap betul. Nak kaji apa, tunggu saat kita kaji dulu. Kita buat kajian, betul tak betul. Al-Quran dah sebut betul. Hadis dah sebut, maka betul. Dah sebut secara jelas. Ini yakin. Kita tak perlukan pada bukti. Keyakinan kita pada Allah. Kemudian katanya lagi, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW hamba yang terpilih, terpercaya dan terkasih. Dengan kita tahu bahawa yang paling Allah Ta'ala kasih dia adalah hambanya Nabi Muhammad SAW. Dan kita, orang yang paling kita kasih dan dunia ini bukan mak ayah kita, Nabi Muhammad SAW. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Dan Nabi itu ialah prioriti orang beriman melebihi dirinya. Kita kalau sebut sayang, mesti sayang Nabi SAW. Lebih pada isteri kita, mak ayah kita, bukan kita. Lalu kata Umar Khattab, ya Rasulullah, saya sayang Rasulullah. Lebih daripada saya sayang anak saya, isteri saya. Tapi saya lebih sayang diri saya. Kata Nabi SAW, belum. Belum, wahai Umar. Kalau kamu ada masih sayang sesuatu selain aku, kamu belum sayang aku. Belum. Lalu kata Umar Khattab, kalau begitu,
Saya sayang Tuhan melebihi diri saya sendiri. Lalu kata Nabi SAW, Al-an ya Umar. Ni baru betul. Al-an ya Umar. Tu. Tentang letak. Latih. Untuk kita sayang Rasulullah melebihi anak, isteri kita, dunia kita, bahkan diri kita sendiri. Macam mana kita nak latih? Atau kalau ini perintah Rasulullah, tinggalkannya. Walau hawa nafsu kita memberontak, itu tanda cinta pada Nabi SAW. Tuan-tuan, bila Rasulullah suruh, Rasulullah larang, maka buat dan cegah diri. Walaupun nafsu meronta-ronta. Kerana itu tanda sayang pada Nabi SAW. Ini jelas dalam akidah kita orang beriman. Dan seorang Rasul yang diutuskan untuk semua. Rasulullah ni bukan untuk sekian orang, sekian bangsa. Semua. Ini akidah kita. Moga Allah melimpahi rahmat pada semua keluarganya, para sahabatnya. Dan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian beliau kata, buku ini ditulis pada 437 Hijrah. Bersamaan dengan 1045 Masih. Baik, sebab tulis kenapa? Kenapa beliau tulis sebab ni? Beliau nyatakan di antara sebab dia tulis. Kerana zaman rosak, fitnah. Orang baik dah tak ramai. Maka tinggal sekelompok. Para pemuda lara di tengah-tengah maksiat. Di tengah-tengah dunia dan hawa nafsu. Maka Allah Ta'ala ketengahkan golongan ini. Untuk menjadi contoh. Untuk menjadi golongan yang kekal. Beribadat kepada Allah dengan iftikar dan dengan khusyuk. Dengan inkisar. Al-iftikar wa inkisar. Iftikar gantung pada Allah SWT. Inkisar di sini terjemah dengan makna remuk, redam. Artinya jiwa kita ini tidak pada yang lain melainkan pada Allah. Kalau terpisah maka hatinya menjadi remuk. Umpama seorang anak kehilangan mak dia, sedih tak? Remuk tak hati? Remuk. Kita kehilangan kawan baik kita, remuk tak hati? Remuk, sedih. Tak ada teman ngetih, tak ada teman sembang. Maka orang beriman, hatinya sentiasa remuk, inkisar. Dia rindunya pada Allah. Ingin keberadaan bersama Allah SWT. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kata Syekh Abdul Qasim, Allah benar-benar menjadikan kaum ini kelompok para waliullah. Ini para waliullah. Baik, kenapa Syekh Abdul Qasim Qushayri menyebut kelompok sufi ialah kelompok wali Allah? Kerana Syekh Abdul Qasim bercakap tentang sufi sebenar, bukannya orang yang menisbahkan diri pada sufi. Hakikat sufi itu, dia akan bawa seorang jadi kekasih Allah. Kerana sufi memberi maksud tajarrud, membebaskan seluruh makhluk daripada hatinya dan meletakkan kebergantungan, ketawakalan, kecintaan, keutamaan dalam perintah Allah. Maka ini sufi sebenar. Mereka kelompok yang mulia selepas Rasul dan Nabi. Kelompok dan Nabi. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kata Syekh Abdul Qasim, hati mereka tambang berbagai rahsia. Dipanggil ma'adin asrarhi. Baik, tambang berbagai rahsia. Yang hati para wali ini, padanya rahsia-rahsia Allah. Apa itu rahsia Allah? Ini istilah yang kita akan tahu nanti. Tapi kita sebut secara umum. Kata rahsia Allah. Tentang mereka mengenali Allah. Mengenali qada dan qadar Allah. Mengenali kebenaran Allah. Dan diri mereka ada rahsia. Maksudnya, mereka dalam pencarian untuk bertemu dengan Allah SWT, mereka kenal Allah bagi setiap takdirnya. Orang yang tak kenal Allah, tak tahu rahsia Allah, melihat takdir itu adalah apa yang memenuhi hawa nafsu. Yang penuhi hawa nafsu dia, baiklah ni. Tak penuhi hawa nafsu, tak baik. Yang beribadat pada Allah hanya kerana sebab. Maka hilang sebab, maka hilanglah kebergantungannya pada Allah. Maka orang sufi, mereka ini tempat rahsia Allah, mereka tetap tunjuk nilai ibadat dalam apa juga keadaan mereka. Dalam penjara beribadat. Kalau mereka ditangkap. Dalam senang beribadat. Dalam susah beribadat. Mereka seperti pembunuh alasan bagi setiap orang yang malas mendekati Allah. Tetapi kita kan sentiasa ada alasan. Tanya alasan kita kenapa tak salat Jumaat. Tanya alasan kita kenapa tak datang kuliah. Tanya alasan kita kenapa tak sempat baca Quran. Tanya alasan. Cuba tuan-tuan tengok alasan apa tuan-tuan ada. Maka
Maka semua alasan kita ada tu, mereka para ulama ini, para wali ini, ialah golongan yang boleh membunuh semua alasan kita tu. Dia akan bawa, dia tegakkan hujah, sehingga sebenarnya alasan tu tak ada. Alasan itu adalah satu benda yang kita wujudkan sendiri, fata morgana kita. Ini overthinking kita. Kalau kita tahu yang memberi rezeki itu Allah, maka tidak mungkin kita ada alasan untuk jumpa makhluk hanya nak dapat sikit sesuap nasi dengan meninggalkan Allah. Padahal rezeki itu dari Allah. Saya Ustaz nak pergi masjid tapi tolong Ustaz, ni ada meeting dengan orang ni, ada projek ni. Apakah dia bagi rezeki atau Allah? Okay, kalau orang faham itu, maka dia tak ada alasan. Tapi kita terus membina kelemahan agama dengan alasan. Agama kita lemah dengan ribuan alasan yang terus bersarang dalam diri kita dan otak kita. Tetapi bila orang tak sembahyang, di antara seksa kubur yang Rasulullah lihat, dia baring, seorang lelaki duduk dekat kepalanya, angkat batu besar, lalu hempak kepala sampai pecah. Maka Rasulullah tanya, ni siapa ni? Ni orang tak sembahyang. Kenapa orang tak solat pecah kepala? Sebab alasan tu ada kat kepala dia. Alasan tak solat. Tanya orang tak solat, apa alasannya tak solat? Nanti dalam kepala dia cerita macam-macam. Sebab ni, sebab tu, sebab ni, sebab tu. Sebab tu saya tak buat. Maka di kepala ni bersarang alasan. Di hati tempat kejujuran dan ketakwaan. Sebab tu orang yang gunakan otak, dia akan menyesatkan. Ingat, alasan tu dia datang dari mana? Dari otak. Alasan bukan datang dari hati. Kalau hati kita jujur, tak ada alasan. Kerana kita tahu, kita ni kan makhluk Allah, keutamaannya Allah. Maka kita berfikir, alasan apa nak beri hari ni? Tuan-tuan kadang-kadang kena fikir alasan. Kerana kita ternyata cuba mewujudkan pembohongan dalaman. Sebab tu kata ulama, alasan ini ialah pembohongan dalaman kita. Kita seperti sedang membina ladang-ladang pembohongan dalam diri kita. Alasan ni alasan. Contoh kita bila sebut taat mak ayah, sebagai satu contoh. Tuan-tuan tahu makna taat? Taat. Lalu bila mak suruh tu, suruh ni, kita alasan tu alasan. Tak, dia tak ada alasan. Kalau mak kata macam ni, kita macam tu lah. Alasan ni alasan tu. Maka sebenarnya kita gagal untuk memahami hakikat rahsia Allah Ta'ala. Yang orang beralasan tak akan tahu tentang kenapa Allah suruh buat tu, buat ni. Sebab dia tak hawa nafsu. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim lagi, dan mengkhususkan mereka lebih dari umatnya yang lain dengan pantulan cahaya. Maksudnya dari sudut bagaimana mereka melihat kebenaran. Kita tuan-tuan dalam hidup, bila kita jauh dari agama, kita tak dapat beza benda benar dan salah. Akhirnya dalam hidup kita penuh penyesalan. Hidup kerjanya menyesal. Menyesal kahwin dengan dia, menyesal kahwin orang ni, menyesal syarikat. Duk menyesal. Awak ni dah hidup mana tak ada menyesal? Kata orang beriman dalam hidup dia tak ada penyesalan melainkan kerana dosanya. Menyesalnya kat situ. Dia bukan menyesal kerana tak dapat habuang dunianya. Oh, menyesal Ustaz saya tak baik dengan dia. Kalau baik dengan dia dapat projek. Menyesal. Tak menyesal lah. Tak ada apa. Ustaz menyesal lah saya Ustaz kawan dengan dia. Tidak, tak kena tipu saya. Tak payah menyesal sebab tu. Kita nak menyesal, menyesalah kerana dosa kita. Menyesalah kerana waktu silam kita tak gunakan untuk mentaati Allah. Maka menyesal. Allah suka sesalan tu. Ini disebut sebagai taubat. Kerana taubat itu ialah penyesalan, an-nadam. Tapi dia menyesal apa? Menyesal adalah hal kecuaiannya pada Allah. Tapi kalau menyesal pada kecuaian hal-hal duniawi, tak payah. Kita terima benda tu dengan hikmah. Sebab itu saya sebut, sebagai kata Abdul Qasim, hamba kalangan umat yang Allah pilih ini sentiasa dalam pantulan cahaya Allah. Anwarihi, bimbingan Allah. Orang beriman sentiasa dibimbing oleh Allah. Sebab itu dia tak ada istilah penyesalan. Dia cuma ada istilah sabar, syukur. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim, mereka bagi hujan bagi makhluk. Dari sudut manfaat. Kaliyas alal khalqi. Mereka ni macam hujan bagi makhluk. Amat beri manfaat. Duduk kat mana, beri berkat.
Sejarah dah tunjuk. Ulama' kita duduk kat mana dia akan menanam keberkatan. Tok guru kita duduk sini buka pondok, berkat. Akhir jadi bandar. Dan kajian dahulu cerita macam mana wujud perbandaran Islam Melayu. Kerana peranan guru-guru dan ulama. Kat mana mereka buka madrasah, pondok, tempat tu akan jadi bandar. Tempat itu akan jadi tempat orang ramai berkumpul. Kerana keberkatan mereka. Bahkan di situ menjadi laluan, ada jalan-jalan utama. Maka para ulama' dia duduk kat mana? Dia seperti hujan. Dia akan beri keberkatan secara nasihatnya, keberadaannya dan mencegah amal, mencegah yang mungkarnya, menyuruh yang baik. Sebab itu kalau kita pilih hidup, kita nak pilih hidup tempat yang ada ulama'. Yang hidup tempat yang tak ada ulama', nescaya tempat itu tandus dan kering daripada hidayah. Duduk tempat yang ada ulama', kita sentiasa dengar teguran. Dan ni pesan Luqmanul Hakim pada anaknya. Ya bunai, zahimil ulama'. Wahai anakku, sentiasa sibukkan dirimu dengan ulama'. Sentiasa sibuk diri kamu. Biar kamu sentiasa tahu, ada majlis ilmu, kamu bersama para ulama'. Hati hidup, hati segar. Ini cahaya Allah dan ini ia adalah hujan kepada makhluk, manfaat. Yang selalu berputar dan berkeliling bersama hak dengan kehakikatannya di tengah keumuman tingkah laku manusia. Tetapi apa pun manusia cakap, apa pun manusia kata, apa pun manusia buat, dia tetap buat apa yang Allah suruh je. Jelas. Tak, nanti orang kata apa, nanti orang cakap apa, tak ada. Dia tak ada istilah orang cakap apa, orang kata apa. Apa yang Allah perintahkan. Dia hidup dalam keadaan semua orang ikut kebiasaan. Dia tak akan ikut kebiasaan. Dia ikut perintah Allah. Setelah kita kalau kahwin. Ikut kebiasaan orang kahwin. Ya kebiasaan kalau tak bertentang ni Islam tak ada hal. Tapi kalau bertentangan. Kalau madi kahwin kita, kebiasaan-kebiasaan orang kita buat lah. Kalau dia tidak bertentangan tak ada masalah. Dia isu ni bila bertentangan. Lepas tu orang-orang ni, kata Abu Qasim, mereka akan bergerak berkeliling dengan hak. Berkeliling dengan perintah Allah di mana pun mereka berada. Bukan dengan suara manusia. Tetapi kita kena belajar hidup. Bukan ikut orang. Tapi ikut kebenaran dan ikut perintah Allah. Orang semua buat gini. Kalau orang semua timur rasuah, kita timur rasuah. Kalau orang semua buka aurat, kita buka aurat. Sebab semua orang buka aurat. Ini bukan cara hidup kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim, Allah menjernihkan mereka dari segala kotoran sifat manusia. Jadi semua sifat hasad, dengki, pemusuhan, Allah bersihkan mereka. Dan inilah dia sufi, membersihkan sifat kotor. Tentu jangan kita terikut dengan sifat-sifat orang yang tak baik. Manusia kan kalau maki dimakinya, caruk dicaruknya, marah dimarahnya, kita ikut cara orang. Lalu akhlak buruk masyarakat tu berjangkit. Tetapi kita berada pada zaman akhlak buruk itu berjangkit dengan paling cepat dengan kita. Dia cepat. Kadang-kadang kita tak nak pun benda tu dia masuk. Macam tuan-tuan tengok Facebook kita. Facebook kita ni tulis benda baik-baik. Benda bagus-bagus. Tapi masuk tak benda-benda tak baik? Masuk. Dia keluar benda-benda tak baik. Akhirnya kita terjebak juga. Maksudnya terpalit. Sama juga akhlak orang. Kalau kita mana akhlak baik? Tapi dia ramainya orang akhlak buruk, kita berjangkit sekali. Berjangkit anak-anak kita. Kita dah ajar anak kita jangan sebut perkataan yang tak elok. Akhirnya berjangkit. Balik rumah dia sebut semua perkataan tak elok. Yang kita tak pernah tutup kat rumah kita. Itu namanya kita katakan jangkitan yang bahaya. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim, melembutkan hati dan rohani mereka pada pencapaian tempat musyahadah dengan penampakan al-haq dari segala hakikat keesahannya. Baik, mereka ini ialah golongan dipanggil ahli musyahadah. Apa musyahadah? Musyahadah ni maksudnya dapat menyaksikan sesuatu secara hakikat. Tuan-tuan kita tahu, dengan ikut Islam, kita akan selamat. Itu hakikat. Kita tahu dengan beragama, maka kita bahagia. Ini bila kita dipesan. Jangan berkahwin dengan orang yang pertama kurang agama. Yang kahwin dengan dia. Yang kedua, jangan kahwin dengan orang yang kurang adabnya. Qalilul adab. Yang ketiga, jangan berkahwin dengan orang yang kedekutnya. Dekut yang kahwin. Orang kedekut susah kita.
Yang keempat, jangan berkahwin dengan orang yang tidak boleh kawal marahnya. Kerana mudaratnya besar. Yang kelima, jangan berkahwin dengan orang yang ikut nafsunya. Dia tak ada, dalam hidupnya ini dia tak ada macam penghalang dia. Ikut kadar dia. Ikut kepala air dia. Dia tak ada ikut perintah Allah. Halal, haram, dosa. Kata ini, jangan dikahwini. Jangan jadikan dia menantu kita. Jangan jadikan dia isteri kita atau suami kita. Berhati-hati. Mereka tak ada pilihan, Ustaz. Antara dia je orang sih. Lain semua lembu kambing. Paksa lah ambil. Misalnya, aboy lah. Hakikat kita tengok orang ni pertama, agamanya. Dengannya dia akan takut Allah. Dengannya kita akan dapati sifat-sifat yang baik. Kemudian kita sebut adab. Adab kan masuk agama juga. Ya, adab ni lebih khusus. Agama disebut pengetahuannya. Adab disebut pelaksanaannya. Orang beradab. Orang tuan-tuan bila dia bercakap, dia jaga intonasinya, orang ada adab. Dia tak buka lepas, outspoken. Orang adab. Dia tahu malu. Kan adab dia. Dia tahu depan orang, belakang orang, dia tahu semua. Maka orang ni bagus. Tapi kalau kurang adab, masalah. Mungkin isteri kita marah kita depan orang ramai sebab dia tak ada adabnya. Malu suami dia. Atau suami tu marah isteri depan orang ramai, maka malu isteri dia. Dan orang yang kita katakan kedekut. Kedekut memang tak boleh jadi pasangan. Tapi walaupun orang kata kedekut lelaki, perempuan pun sama kedekut. Kedekut sifat buruk bagi perempuan. Tapi kalau kena pada lelaki, lagi buruk. Kerana antara lelaki dan perempuan, dua-dua ni ada sifat pemurah dan kedekut. Perempuan kalau kedekut, ada waktu baik. Sebab dia nak jaga harta suami dia. Ada kalanya baik. Kita pun nak protect senang. Kalau nak penyang kereta bang, sekejap saya tanya bini saya. Oh, ini. Macam bini dia bayar. Tapi itulah cover dia. Bini saya tak kasih. Tak kasih. Digunakan bini kedekut. Sebab munasabah bini tak kasih kedekut. Munasabah. Berbanding suami. Ya, mai. Kadang-kadang kita ajak, jom. Kita keluar kejap. Kejap, tanya bini dulu. Tengok kedekut masa bini ni. Bini saya tak kasih keluar lah. Dia kata esok ada sibuk sikit. Kawan lelaki kan selesa beralasan bini tak kasih. Selesa. Jadi orang lelaki pun tak kata apa, tengok je lah. Mazhab takut bini nak buat macam mana. Dia kata apalah kita. Hujah dia kuat. Kau sebut bini tak kasih, hujah dia kuat. Dia macam Perdana Menteri tak kasih. Sama level dia. Si tak kasih. Si saya dia. Jadi perempuan kalau sebut kedekut, ya, dia ada baiknya. Tapi kalau dia pemurah lagi baik. Kita kalau banding sifat kedekut dan pemurah. Perempuan saya katakan dia memang kedekut. Tapi kadang-kadang kedekut dia ada sebab yang kuat. Lelaki juga kedekut. Tapi kedekut lelaki tidak punya sebab yang kuat. Sebagaimana perempuan kedekut. Pemurah. Kata lelaki pemurah, perempuan pemurah. Perempuan yang pemurah baik. Tetapi lelaki yang pemurah lagi baik. Kerana sifat lelaki bergaul lebih bebas berbanding perempuan. Pemurah perempuan dia mungkin pada kenalan yang terhad. Kita orang lelaki kenalan kita terlalu luas. Kenal. Perempuan dia tak banyak kenal. Kerana keadaan kedudukan dia. Sebagai ibu dan sebagainya. Akhir kita terbatas. Lelaki dia tahu banyak. Maka ini golongan-golongan yang dinasihati kita. Ustaz kalau kahwin sah. Tapi bahaya menunggulah. Macam tuan-tuan bot kecil. Dah tahu ribut depan, pergi juga. Mungkin hidup, selamat. Tapi muntah ke darah macam tu lah. Kahwin pun okey, selamat. Tapi muka berkeruk je lah. Tahan je. Jadi, dalam keutamaan ini. Habis Ustaz cakap lambat, kita dah kahwin Ustaz. Maka baiki benda tu. Baiki isteri kita, suami kita agamanya. Baiki akhlak dia. Adab. Ajar sifat pemurah dia. Ajar dia jangan mengikut hawa nafsunya. Ajar dia tahan marahnya. Baiki benda tu. Kerana itu yang melangsungkan kebaikan kita. Akhirnya kita pun berubah. Sebab dalam berubah agama ni tak pernah terlewat.
Walaupun kita beritahu lewat, tapi untuk melaksanakannya tidak pernah lewat. Lambat Ustaz cakap, saya umur 30 tahun baru dengar ni, contohlah. Tak, dia tak lambat untuk kita berubah. Walaupun lambat untuk kita tahu, tapi bukan lambat untuk kita berubah. Sekarang kau berubah. Ustaz saya umur 80 tahun baru tahu kelebihan ilmu. Tak apa, belajar sekarang. Dia tak pernah terlambat dalam buat. Walaupun terlambat dalam dengar. Saya dengar bab ni Ustaz, barulah dengar. Sepanjang saya hidup 40 tahun baru saya dengar hukum-hukum ini, hukum macam ni. Lambat dengar. Tak apa lambat dengar. Tapi jangan lambat beramal. Dah tahu, maka amalkan. Maka di situ Allah kira permulaan perubahan kita. Tadi isu lah tuan-tuan lambat dengar. Isunya bila kita dah dengar, kita masih tu lambat untuk beramal. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim, menempatkan mereka untuk tetap tegak dengan sikap penyembahan, perhambaan dan persaksian pada mereka saluran hukum ketuhanan. Kerana mereka tak ikut orang, mereka terus tegas dalam hukum. Saya tak ikut orang, saya tegas. Ni hebat. Kalau kita bersalam, hari ni budaya bersalam lelaki perempuan biasa, tapi kita tegas, saya tak salam. Tu ada umat Islam di Norway, mereka fikir mekanisme macam mana tak nak salam dengan perempuan tanpa perempuan ni kecil hati. Khususnya bila perempuan ini menteri dan sebagainya. Mereka fikir kalau saya kata perempuan hulur tangan, mereka hulur bunga. Supaya mereka tak sambut tangan. Dan mereka juga tak menghina. Sebab kalau orang hulur tangan, tiba kita tak salam, dia terasa hina. Dia hulur tangan, kita pun tak hulur, rasa terhina. Maka kita diajar untuk tunjuk akhlak lebih baik, memuliakannya. Dia seorang tu, bila seorang menteri daripada Norway, salam ni. Dia siap-siap dah bunga dah ni. Hulur je tangan dia tu, ambil bunga bagi dia. Maka dia tu, saya hormat awak sebagai perempuan. Tapi menghormati saya bukan bererti melanggar hukum saya. Tentang kita hormat orang. Islam ajar kita hormat orang. Wanita baik, lelaki baik. Tapi hormat kita tidak boleh melanggar hukum. Tentang kita diajar untuk menghormati orang bukan Islam. Secara umum. Tapi kalau melibatkan hukum, kita tak boleh. Dia minta dengan kita. Kita ni ada tanam pokok. Pokok ni dia orang buat semayang. Buat sembuh berhala ni. Pokok pisang ke, pokok daun pahit ke. Dia pun minta, saya mahu sikit, saya mahu buat semayang. Saya kata tak boleh. Saya hormat awak. Awak nak ambil buat gulai, tak apa. Kalau awak nak buat benda macam tu, tak boleh. Kerana benda tu kita tak diizinkan. Membantu perkara syirik. Contoh kalau ada orang Kristian minta kita tolong hantar ke gereja untuk dia melakukan tu, kita tak boleh sebab kita membantu pada perkara yang bersifat syirik. Tapi kalau nak suruh kita hantar tempat hospital, sekolah, kita boleh. Sebab tu bila kita hormat orang bukan Islam, tidak sampai menyanggahi agama kita. Kalau ada orang kata, Ustaz saya ambil upah wiring dalam gereja, kita tak boleh. Syubhannya cukup tinggi. Tempat ini tempat sekutukan Allah. Dan saya tak boleh tolak, Ustaz dia ni baik. Di sini kita lihat orang yang tegas dengan agama, bagaimana pendirian dia. Bukan kita pendiam bermusuh. Tahu waktu kita sebut kita punya prinsip, bukan makna kita bermusuh, kita tak musuh. Saya tak musuh dengan orang bukan Islam. Hanya kerana saya tidak buat benda-benda yang menyalahi agama saya. Tapi saya perlu terangkan, saya tak boleh benda ni. Saya boleh benda lain. Kalau kita boleh tak, saya mau pinjam kereta, kenapa? Mau angkat saya punya berhala. Pindah. Tempat baru, rumah baru. Sebab awak ada highlight kan. Tu berhala saya besar, letak belakang. Kita nak tolong, kalau dia suruh letak gajah, kita pun boleh letak. Tapi bila letak berhala, tak boleh. Tengok, pakai songkok, pakai kopiah, bawa berhala belakang highlight. Niat kita nak tolong orang kan. Saya, dia pindah. Ni kawan, jiran rapat. Tuan-tuan, ini tak boleh. Fitnah pada agama dan juga haram. Sebab itu masuk perbuatan membantu perkara syirik. Melainkan tuan-tuan letak dah hilang, tuan-tuan nak buang ke laut. Tak apalah. Tapi saya tak boleh. Kalau awak nak suruh saya letak belakang ni, barang-barang perabot awak, saya boleh letak. Awak tak berhala, itu saya punya. Faisal, dia punya sempadang saya. Dan ini perlu penjelasan yang menunjukkan ketegasan. Maksud saya katakan kalau perempuan hulur tangan bersalam, bukan kita hina dia, tapi ini prinsip agama. Maksudnya kalau perempuan ajak kita berdua-duaan, tak boleh. Yalah kita naik kereta berdua je. Tak boleh. Awak nak boleh. Kena ada Tok Kodi tengah. Boleh.
Tok Kodi dengan saksi wali sekali. Boleh duduk. Sambil-sambil naik kereta tu kan akad nikah sekali dalam kereta tu. Tapi kalau suruh berdua tak boleh. Khalwatnya, syubahnya banyak. Okay, saya tak sanggup. Saya memang nak tolong awak. Tapi dalam situasi macam tu agak sukar. Jadi di sini kita kena tahu ketegasan kita bukan makna kita tunjuk sombong atau tunjuk garang. Tunjuk prinsip tegas. Kerana ini hak agama. Dia kata ini kita orang buat ni. Program agama dia. Jemput datang. Tak boleh. Awak jemput benda lain tak apa. Kalau awak mati saya pergi. Jemput percaya agama saya tak boleh hadir. Bukan kerana saya tak suka awak. Tapi prinsip agama saya. Kalau hadir nak berdakwah tak apalah. Awak boleh panggil saya nak slot bercakap 5 minit. Boleh? Boleh. Dah cakap betul tu. Kita sepatutnya menyembah Allah bukannya menyembah. Kalau berani sila pergi. Maka ini prinsip ketegasan hamba Allah yang terpilih ini. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim lagi. Kerana itulah mereka mampu menunaikan segala bentuk kewajiban yang dibebankan pada mereka. Mampu menghakikati segala yang dianugerahkannya. Sebab itulah hamba Allah ini yang terpilih. Dia boleh menjalankan perintah Allah. Ini kalau pergi stadium pun dia semayang. Dululah stadium orang tengok tak. Saya kan semayang dah sampai waktu solat. Ini orang yang boleh memikul hukum Allah. Ini Dewan Periksaan ni. Universiti Kafir. Guys lah. Dia boleh solat kat meja dia. Kenapa? Dia apa? Dia orang Islam. Orang ni pilihan Allah. Dia mampu melaksanakan perintah Allah tanpa mempedulikan orang. Kita naik kapal terbang. Kita seorang je bangkit solat. Kita tak peduli. Bukan kita nak tunjuk. Inilah dia prinsip agama. Orang inilah yang melaksanakan perintah Allah. Di mana pun berada. Kita tak kisah dia kat mana. Sampai waktu solat kita solat. Biarlah kat stesen kereta api ke. Biarlah kat stesen bas ke. Waktu solat. Ya, ini orang yang kuat. Kepribadian yang kuat. Kemudian kata Syekh Abdul Qasim, mampu menghakikati segala yang dianugerahkannya berupa perubahan-perubahan dan berbagai putaran hidup. Kemudian kembali pada Allah dengan kebenaran iftikar. Tuan-tuan kita dalam hidup, bila apa pun yang Allah SWT tentukan pada kita, dalam putaran hidup kita, kejap kita di atas, kejap kita di bawah, kejap sihat, kejap sakit, kejap kaya, kejap miskin. Lalu kita faham hakikat tu sebagai ujian. Kan itu setiap ujian tu datang, kita kembali pada Allah. Iftikar. Kita tawakalnya pada Allah. Kita doanya pada Allah. Minta tolongnya pada Allah. Kita terima semua ujian Allah dalam kitaran hidup kita. Atas, bawah. Ada waktu kita mudah. Ada waktu susah. Tapi semuanya itu kita hadap dengan iftikar ilallah, bergantung pada Allah. Tawakal kita, doa kita. Waktu saya dapat kebaikan, syukur saya pada Allah. Waktu saya dapat ujian, pengaduan saya pada Allah. Ini orang-orang yang memahami hakikat dalam putaran kehidupan. Dan sentiasa merasa remuk redam kerana Allah. Yang kita sebut perkataan remuk redam ataupun disebut perkataan inkisar. Macam saya bagi contoh seorang anak kehilangan mak. Rasa macam mana? Sedih. Mana mak? Mana ayah? Sedih. Hati ni macam remuk. Hilang orang yang dikasih. Maka orang beriman ini hatinya remuk. Dia cinta pada Allah. Kasih pada Allah. Takut pada Allah. Hatinya sentiasa kita kata tafa'ul ataupun bereaksi dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah zat yang maha luhur dan tinggi. Tabarakallah, Tuhan maha tinggi. Bebas berbuat apa yang dia kendaki. Yakhluqu ma yasha. Baik, Allah dia boleh buat apa dia nak. Kita jangan tanya kenapa lah Allah buat macam ni. Jangan tanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Tuhan tak ditanya kenapa buat macam tu. Kamu yang ditanya. Kenapa lah Allah buat macam ni, tak buat macam tu. Tuan-tuan jangan cakap macam tu. Kita tidak berhak mempersoalkan apa yang Allah buat. Kalau saya soal tak dapat atas hikmah, okeylah. Apa hikmahnya Allah buat ni? Pun sebenarnya bukan satu soalan yang baik. Apa hikmah? Ya Ustaz, apa hikmah Allah jadikan setan? Kan tak ada setan kan senang. Tak, kau tak ada setan, kamu pula setan. Baik setan tu berasingan pada kamu. Orang ni tanya, kenapa Allah jadikan setan? Kata, Allah tidak ditanya kenapa dia buat. Kita sebagai orang beriman tahu, Allah dia boleh buat apa dia nak buat. Kenapa Allah buat neraka? Tak boleh ke buat syurga je? Oh, dia punya cadangan. Nampak macam bijak dia. Kenapa Allah tak buat syurga je? Jangan ada neraka.
Maka pertanyaan ni tadi benda yang tak layak ditanya. Kau jadi apa hikmah Allah ciptakan neraka? Apa? Pun soalan tadi tidaklah suatu benda yang amat dituntut. Bagi seorang hamba, kita tahu Allah jadikan syurga neraka. Maka supaya kita memilih yang baik dalam hidup kita. Pilih yang baik. Supaya kita sentiasa mengingati amaran Allah waktu kita nak buat jahat. Maka kita melihat dorongan itu pada diri kita, bukan persoalan kenapa Allah buat. Sebab kenapa Allah buat babi, kemudian tak bagi makan babi. Kenapa? Ya, supaya kita dalam ujian tu memilih yang baik. Jadi macam inilah cikgu kan, dia tanya soalan. Soalan tu dia beri tak jawapan salah. Okey, soalan pertama dia tanya. A, B, C, D. Dia suruh kita pilih yang betul. Pak salah, satu je betul. Kenapa cikgu tulis pilihan salah? Boleh tak boleh buat pilihan betul. Senang kita jawab. Cikgu tanya ke soalan. Misalnya soalan matematik mudah lah. 2 campur 4. Berapa? A, 4. Misalnya. 2 campur 4. A, 4. B, 6. C, 7. D, jawab 8. Yang cikgu beri jawapan salah tu, kenapa suruh kita pilih? Berilah jawapan betul je. 2 campur 4. A, 6. B, 6. C pun 6. Jawab. Kan senang kita periksa. Pejam mata jawab. Semua betul. Sebab cikgu beri pilihan semua betul. Cikgu beri 4 pilihan salah, satu je betul. Kerana ia ujian. Ia ujian. Kau tidak mana tahu yang bahlul, yang cerdiknya. Yang cuai, yang kita katakan, yang bersungguhnya. Cikgu tahu, oh, ni tak jawab sini. Baca buku tak? Tak baca cikgu. Saya tak baca buku. Sebab tu awak jawab salah. Lain kali baca buku. Ni kenapa awak cemerlang? Saya baca buku. Lain kali ikut dia baca buku. Tetapi kita, cikgu ni terus beri satu motivasi. Gagal awak sebab apa? Sebab awak tak baca tajuk ni. Baca. Jadi kalau kita tanya kenapa Allah jadikan babi, soalan sama cikgu yang buat soalan salah tu. Dia buat soalan, dia beri jawapan salah pada kita. Supaya kita pilih mana satu betul. Kan ini kita tahu sifatnya ujian. Apapun tuan-tuan, kita tak berhak tanya sebenarnya. Tapi kalau dia tanya, itu jawapan dia. Atau itu sebahagian jawapan. Kenapa Allah jadikan ada kaya, ada miskin, ada sekian, ada sekian, ada sekian. Kita tak berhak tanya. Allah buat apa yang dia nak. Pun begitu maksud Allah buat nak, bukan maksudnya suka Allah lah. Maksudnya Allah buat semua dengan kebijaksanaan dia. Cuma tuan-tuan, kita kalau tak berapa bijaksana, kita tak mampu faham orang bijaksana. Kita tak reti nak menilai bacaan orang yang bijak. Orang, bila kita berjalan dengan orang bijak, dia tahu, okay, sekarang kalau nak beli saham sekarang. Macam mana awak tahu? Tahulah, dia buat kajian. Bila betul lah awak cakap, beli sekarang, naik. Ni kalau awak nak beli tanah, beli tanah sekarang. Dia orang cerdik, dia nampak satu bacaan dia. Kita ikut, kita pun untung. Tetapi ini kan Tuhan yang maha cerdik. Al-Hakim. Kalau tak, kita tak akan sampai. Just ikut. Tuan-tuan, kita, zaman kita budak-budak, mak kita buat apa, ikut je. Sebab kita tak ada akal pun. Mak kita kata, pakai baju ni. Pakai baju ni. Boleh tak kita kata tak nak, zaman kecil? Boleh. Sini kau. Dia pakainya kita juga. Lepas tu bila kita dah besar, tengok, oh lawa gambar ni. Tu pun kau tak nak pakai baju ni, mak paksa. Kalau ikut kau nak pakai baju hujan ni. Mak dia paksa. Akhirnya bila tengok gambar dia dah besar, lawa. Mak dia paksa makan ni, makan tu. Mak dia marah. Sebab dia tak ada akal. Tuan-tuan, takdir Allah itu. Perintah Allah itu. Kerana kita ni orang yang tak ada akal sebenarnya. Maksud tidak ada akal untuk memahami tentang kebijaksanaan Allah. Tak sampai kita. Maka Allah suruh ikut. Maka kita ikut. Akhirnya Allah berikan pada kita kesannya. Dengan solat, kesannya hubungan kita kuat dengan Allah. Kita tak putus asa. Kita tak lemah. Kita ada tempat mengadu dengan solat. Orang duduk sibuk pergi gym, walau tubuh besar, ada masalah, rebah dia. Kita diajar untuk mengadu pada Allah. Walau tubuh kita tak kuat, tapi waktu menghadapi masalah, kita kuat. Kuat. Kenapa? Kita ada Allah dalam hidup. Ini yang dimaksudkan. Sesungguhnya, bebas memilih siapa yang sahaja dikehendakinya. Tidak ada yang memberi ketentuan hukum kepadanya. Allah tak ada orang yang perlu tetapkan. Allah kena buat macam ni, macam tak boleh. Tak ada yang tetap.
Allah yang menentukan hukum. Tidak ada kebenaran bagi makhluk yang mengharuskan pada Allah. Kita tak nak justifikasi apa pun tentang perbuatan kita tu benar di sisi Allah. Allah kata salah-salah. Tak, ni betul, salah. Alasan apa pun. Kita dah buat benda haram, salah. Tapi kita salah. Riba, salah. Tapi nak bina ekonomi, kena macam ni, salah. Tak payah nak sebut betul lah. Judi, salah. Tapi kita menyiapkan peluang pekerjaan. 10,000 orang, 20,000 orang. Menjana ekonomi. Allah kata salah. Tak payah nak justifikasi benar kat benda salah. Siapa pun yang buat benda ni, dia menuju keruntuhan. Semua negara yang menjadikan judi sebagai pendapatan, dia merosakkan. Benarlah 10,000 dapat bekerja syarikat judi. Tapi berjuta rugi kerana judi. Duk cerita 10,000 sebab kerja syarikat judi. Dan mereka sebagai pemangkin ekonomi domestik. Menarik pelancong. Dia tak cerita yang juta-juta rugi sebab judi tu. Bankrupt. Gadai. Yang seorang tu siap gadai bini. Dan kita baca berita. Ada seorang hamba Allah kafir. Dia gadai bini dia kerana kalah judi dekat genting sejuta. Bini dia gadai. Tengok keburukan ni. Duk cerita 10,000 tu dapat makan, dapat gaji. Yang juta-juta rugi ni sampai gadai bini, gadai anak. Sampai ke peringkat merosakkan luar dan dalam. Gaduh, berbalah. Duit tak ke mana. Boleh gaji hilang. Untung sisi rumah tangga dia judi. Orang mana diisyarkan bankrupt kerana judi. Bankrupt, pakai kad kredit, pakai kad debit, pakai semua. Bankrupt. Dia duk cerita 10,000 tu yang dapat kerja. Yang 10 juta rugi tak cerita. Kata ini hukum Allah. Tak boleh cari justifikasi lah. Tak ada kebenaran bagi makhluk mengharuskan Allah untuk menyatakan Allah kena buat begini. Tak ada. Allah dah sebut hukum dia. Pahala Allah, sawabuhu ibtida'u fardih. Tetapi bila Allah Ta'ala beri pahala, itu permulaan kurnia Allah. Pahala itu sebenarnya tak sebesar apa yang Allah nak beri lebih lagi lepas tu. Pahala itu cuma permulaan. Dan azab Allah itu ialah keadilan. Bila datang azab Allah, hukum Allah. Kan Allah Maha Adil. Kena banjir, kena terbakar. Tuhan Maha Adil. Tengoklah silap kita kat mana. Wa amruhu qada'u faslin. Dan ketentuan Allah itu tak boleh diubah. Mutlak. Dan ini bagaimana kita memahami dan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.